Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, yang bermaksud maka janganlah membiarkan ucapan mereka membuatmu berduka cita, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan. Sadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-qail khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz pengurusi majlis. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Nazir dan seluruh jawatan kuasa Imam dan Bilal, jawatan kuasa Masjid Teras Jernang yang tidak jemu-jemu menjemput saya. Saya sangat hargai kepercayaan yang diberikan ini. Saya diberikan amanah untuk berkongsi kepada ayah ibu daripada Bangi, mungkin ada dari luar Bangi yang sudi untuk hadir ke masjid malam ini. Saya diberikan masa lebih kurang 1 jam 15 minit untuk berkongsi mengenai surah Yasin siri yang pertama. Ini adalah surah yang disebut sebagai surah Yasin, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 83 ayat. Diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi berhijrah. Ia disebut sebagai surah Makkiyah. Dan untuk lebih khususnya, ia turun ketika Nabi berada pada tahun yang ke-10 atau lebih kurang tahun yang ke-11 kenabian. Surah ini turun ketika musyrikin Quraisy kerap membuat mesyuarat rahsia untuk mengatur kejahatan kepada Nabi dan para sahabat ridwanullahu alaihim. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ayat 86, maaf, ayat 76. Ayat ini memberi gambaran sirah yang menyebabkan surah Yasin diturunkan, iaitulah musyrikin Quraisy mengatur pelbagai kejahatan untuk ditimpakan kepada orang-orang yang beriman, yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berdakwah kepada kafir Quraisy di Makkah. Dan antara keputusan mesyuarat mereka, yakni musyrikin Quraisy, adalah untuk memberikan tekanan fizikal seperti membaling batu kepada para sahabat. Membaling batu kepada para sahabat inilah yang diisyaratkan daripada ayat 18 surah Yasin. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim, yang bermaksud jika kamu wahai rasul-rasul tidak berhenti, nescaya kami akan rejam kamu dan kamu pasti akan merasakan seksaan yang pedih daripada kami. Jadi ayat ini memberikan gambaran sirah kepada turunnya surah Yasin. Saya perlu beritahu perkara ini supaya kita meletakkan surah ini pada tempatnya. Surah ini sangat mahal kedudukannya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia turun ketika para sahabat ridwanullahu alaihim mula dibaling batu. Tuan-tuan kita tak pernah kena baling batu, tuan-tuan. Saya berceramah ni dah 8 tahun. Alhamdulillah lah, tak pernah ada pengalaman kena baling batu. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, khususnya para sahabat, dibaling batu. Jadi kadang mereka merasakan nak buat apa lagi duduk kat Mekah ni. Kalau duduk kat sini kita buka mulut, mereka baling batu. Bencinya mereka kepada Quran yang disampaikan, Yasin wal Quranil Hakim. Bencinya mereka kepada Quran yang disampaikan, sedangkan Quran turun dalam bahasa Arab. Yang melawan ni adalah orang yang paling pakar dalam bahasa Arab. Tetapi inilah pengajaran untuk kita.
Walaupun kita ada kepakaran dalam bahasa Arab, belum tentu kita memahami Al-Quran yang diturunkan. Kerana kafir Quraisy, mereka pakar dalam bahasa Arab, namun mereka menentang Nabi SAW yang menyampaikan Al-Quran yang dipilih Allah untuk turun dalam bahasa Arab. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, dalam satu patah perkataan, surah Yasin adalah surah dakwah. Itulah satu perkataan bagi menggambarkan surah ini turun untuk apa? Untuk motivasi Nabi SAW berdakwah. Rasulullah jangan membiarkan sahabat-sahabatmu bercita-cita untuk keluar daripada Mekah. Allah ada sebab untuk kamu kekal di Mekah. Tuan-tuan tahu kan Nabi meninggalkan Mekah pada tahun yang ke-13. Dan saya kata tadi surah ni turun lebih kurang pada tahun yang ke-10. Nabi tahu ke berapa lama dia kena stay kat Mekah? Nabi tak tahu. Nabi tak tahu dia boleh hidup sampai umur berapa. Nabi tak tahu dia kena stay kat Mekah sampai tahun berapa. Nabi tak tahu masa depan. Kita yang baca sirah hari ini selepas Nabi wafat, kita tahu. Tetapi ketika surah Yasin diturunkan, Nabi dididik oleh surah ini. Di bahagian yang pertama surah Yasin, mukaddimah. Kalau mushaf tuan-tuan tu muka surat 440 ayat 1 sampai ayat 12, ini dia panggil mukaddimah surah. Mukaddimah surah ni lebih kurang dia nak cerita, ya Rasulullah, aku, yakni Allah, ada sebab membuat keputusan untuk kamu dan para sahabat kekal di Mekah, walaupun mereka membaling batu, walaupun mereka membaling kepada kalian perkataan yang kesat yang kita pun tak boleh dengar. Tuan-tuan, kita kalau orang baling perkataan kesat, apatah lagi baling batu, memang kita sudah tidak bercita-cita untuk berceramah kepada kumpulan yang membaling batu kepada kita. Kita kata tak sah dah weh. Kalau macam ni lah perangainya, tuan-tuan bayanglah tuan-tuan kena mengajar kelas budak-budak nakal. Bukan setakat mereka mulut celupa, sebut perkataan tak baik kepada cikgu mengajar. Itu dah biasa dah. 7 tahun Nabi berdakwah. Tetapi sampai ke satu tahap baling batu pada cikgu mengajar, dan cikgu yang mengajar ni pula ada asisten, ada pembantu pengajar. Pembantu pengajar pun dibaling batu. Maka saya rasa pembantu akan mula berbisik kepada cikgu, Cikgu bobolah ngajar kelas ni. Berat benar perangai budak-budaknya. Kita ngajar kelas lain lah. Kita pergi mengajar kelas lain. Kelas lain mungkin bersedia menerima cikgu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak muka bumi Allah yang sudi menerima Nabi. Kalau Makkah membenci Nabi, tanah air Nabi sendiri, saudara-saudara Nabi sendiri membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mukaddimah surah kata stay Mekah. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahman bil ghaib. Kerana ada seorang dua akan beriman. Pedulikan majoriti yang tidak mahu beriman. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Pedulikan majoriti yang tidak mahu beriman. Aku nak kau stay Mekah sebab ada seorang dua lagi beriman. Kau tak tahu, aku tahu. Maka aku akan hidupkan hati seorang dua lagi ini dengan asbab kamu buka mulut, ya Rasulullah. Bila kau buka mulut menyampaikan Yasin, yakni Al-Quran yang turun dalam bahasa Arab, aku akan jadikan asbab ceramah kamu ada orang yang senyap-senyap beriman. Pandangan mata zahir masa Nabi ceramah 99% tak beriman, bahkan mengeluarkan perkataan celupar kepada Nabi SAW seperti inna tatayyarna bikum, kami ini ditimpa kemarau panjang,
dah lama air tak ada kat sini ni. Ni semua sebab kamu wahai Rasul. Kerana kamulah adanya kemalangan kepada negara kami. Nyah keluar daripada negara ini. Kamu adalah badi. Tahu badi? Malang. Kamu ada kat sini, punca bala datang ke negara kami. Inna tatayyarna bikum. Nyah keluar daripada sini. Bila kau tak ada, kami akan didatangi semula kebaikan. Bila kau ada, kami didatangi keburukan. Nyah keluar daripada sini. Tetapi Nabi, Allah kata, fala yahzunka qauluhum. Sabar ya Rasulullah, aku ada sebab kau stay Mekah. Sebab ada seorang dua lagi akan beriman, kau tidak tahu. So aku nak kau terus buka mulut. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Aku nak kau terus buka mulut. Kau belajar daripada 3 orang Rasul. 3 orang Rasul walaupun mereka diancam bunuh, mereka tetap berkata wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kami hanya menyampaikan. Tugas Allah untuk memberikan hidayah. Jadi Allah beri kepada Nabi motivasi, ya Rasulullah terus buka mulut. Kerana walaupun pandangan zahir majoriti tidak beriman, laqad haqqal qawlu ala akthar. Akthar, Allah sebut majoriti tidak beriman, tetapi setiap majoriti ada minority. So minoriti ni akan beriman. Kau beri nasihat kepada mereka, insya-Allah mereka akan beriman. Innama tundiru man ittaba'ad dzikra wa khashiyar rahman bil ghaib. Dan terbukti muka surat kedua Yasin ada cerita 3 orang Rasul berdakwah, tak ada seorang pun menyahut seruan dakwah. Betul kan? Ayat 14, ayat 13 sampai ayat 27 muka surat kedua tu kan. Sebab Nabi dalam muka surat pertama tadi, Nabi lemah semangat. Jadi Allah kuatkan semangat dengan cara, kau tak tahu ada orang akan masuk Islam di tanganmu Muhammad. Just buka mulut, kami akan hidupkan hatinya yang mati. Dia mungkin seorang, mungkin tidak ramai. Dakwah jangan kejar kuantiti, dakwah kena utamakan kualiti. Jadi aku nak kau stay Mekah, ada seorang dua lagi akan beriman. Kerana tugas kau menyampaikan, tugas kami menghidupkan hati yang mati. Inna nahnu nuhyil mauta. Hanya kami menghidupkan sesuatu yang mati. Antara tafsirannya, hanya kami Allah boleh menghidupkan hati yang mati. Dia mungkin seorang, tetapi seorang sekalipun ia besar di sisi Allah. Jadi tuan-tuan, muka surat yang kedua, Nabi diberikan cerita daripada masa lampau, macam mana dahulunya perjuangan para Rasul. Berdakwah bukan seorang, sampai 3 orang Rasul. Tuan-tuan tak jumpa cerita 3 orang Rasul berdakwah serentak dalam Quran. Paling ramai tuan-tuan jumpa 2 orang Rasul, iaitulah Musa dan Harun kan. Beritahu saya, cerita Nabi mana membabitkan 3 Rasul serentak berdakwah? Anda takkan temui kecuali dalam surah yang ke-36 ini, surah Yasin. Jadi ia menggambarkan, ya Rasulullah, kami pernah utuskan 3 orang Rasul, bukan seorang. Maknanya setiap Rasul ada kaedah yang tersendiri. Kaum tersebut kalau tak suka channel seorang, dia boleh tekan channel lain, channel 2. Dia tak suka channel 2, dia boleh tekan channel 3. Maknanya 3 orang Rasul, mereka boleh pilih mereka nak Rasul mana. Mungkin Rasul A lebih handsome, mungkin Rasul B lebih menarik tutur bicaranya. Tetapi Allah Ta'ala nak bagi tahu, setara 3 orang Rasul diutuskan sekalipun, tak ada seorang pun beriman. Tak ada seorang pun beriman, kecuali seorang. Seorang dia beriman. Kita menjangkakan bila 3 orang Rasul ni, paling kurang 3 orang beriman. Tapi seorang dia beriman. Waja'a min aqsal madinati rajul. Rajul ni seorang ke 2 orang ke 3 orang? Orang bagi. Rajul ni seorang, ramai rijal. Seorang dia beriman.
Lepas 3 rasul diutuskan, itulah dakwah. Bukan mahu supaya terlalu ramai, kerana hakikatnya Allah sebut ramai sentiasa memilih kesesatan. Yang memilih untuk beriman minoriti. Jadi Allah paparkan cerita motivasi yang juga cerita dakwah. Anda akan dapati ada cerita seorang lelaki berdakwah membantu 3 orang rasul, kan? Kerana cerita lelaki ini untuk motivasi siapa? Yang tak tahan duduk kat Mekah Rasulullah ke para sahabat? Para sahabat. Kan saya kata apa tadi, pembantu cikgu bisik kat cikgu, jom keluar daripada sekolah ni, teruk sangat budak-budaknya. Sedangkan cikgu sabar, cikgu faham dia ada amanah dengan kaum ini. Tetapi para pembantu tak berapa sabar. Maka sebab itulah ucapan yang paling panjang dalam surah Yasin bukan ucapan Rasul, ucapan lelaki ni, bukan Rasul dia ni. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, sampai hujung ucapannya ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Nah, tengok, ucapan Rasul 3 orang ke ucapan bukan Rasul lebih panjang? Kalau anda kira jumlah ayat, ucapan bukan Rasul lebih panjang. Sedangkan dalam Quran ada banyak ucapan para Rasul. Tetapi kenapa surah Yasin nampak istimewa? Lebih banyak ucapan adalah ucapan bukan Rasul, supaya asisten cikgu tadi berhenti mengeluh. Just buat kerja sebagaimana Rasul buat. Tugas kamu, wahai para sahabat, adalah tugas lelaki dari hujung kota ayat 20 ni. Tugas kamu pun adalah tugas Rasul, iaitu teruskan berdakwah. Kemudian muka surat ketiga ayat 28 sampailah muka surat yang seterusnya, iaitulah ayat 46 lebih kurang. Ini adalah dakwah yang mesti diteruskan kepada kaum dengan menggunakan hujah-hujah kauniyah. Kauniyah ni apa, ayah ibu? Perhatikan tanah yang mati, bagaimana kami hidupkan. Yang kedua, perhatikan malam hari, kami cabut daripadanya siang. Yang ketiga, perhatikan bahtera di lautan itu, penuh dengan muatan, syarat dengan penumpang, kami selamatkan perjalanan mereka. Jadi anda nampak ya, dakwah menggunakan ayat-ayat kauniyah, iaitulah fenomena alam yang berlaku di sekeliling kita. Sebab kekadang musyrikin Quraisy bila dipaparkan cerita sejarah, mereka akan kata cerita penglipu lara. Ini cerita sejarah, tak ada kaitan dengan kita orang. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tukar pendekatan. Kali ini ya Rasulullah, wa ayatul lahum, wa ayatul lahum, wa ayatul lahum. Anda akan temui 3 kali wa ayatul lahum, betul? Setiap malam Jumaat tuan-tuan akan jumpa 3 kali wa ayatul lahum. Yang pertama ayat 33, wa ayatul lahum yang kedua ayat 37, wa ayatul lahum yang ketiga ayat yang ke 41. Ya, wa ayatul lahum yang pertama membabitkan bumi yang mati, wa ayatul lahum yang kedua membabitkan langit di malam hari, wa ayatul lahum yang ketiga membabitkan antara bumi dan langit laut. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala sedang mendidik Quraisy menggunakan bukti yang ada depan mata mereka. Sejarah tak nampak depan mata. Mana 3 orang Rasul tu? Nama siapa? Siapa lelaki yang membantu 3 orang Rasul tu? Nama siapa? Jadi kekadang Quraisy diberi alasan untuk mengatakan cerita ni adalah cerita rekaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila Nabi dididik oleh Allah,
minta mereka perhatikan depan mata mereka. Makkah dahulu padang pasir kering kontang, tanahnya adalah tanah yang mati. Tanya Quraisy, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Hei Quraisy, dahulu ia adalah tanah padang pasir kering kontang. Siapa yang bawa air ke tanah kamu ini? Siapa yang bawa air? Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaina. Kami yang hidupkan Makkah daripada tanah yang mati. Dan kemudian Allah menyuruh mereka untuk berfikir, merenung kejadian malam, merenung kejadian bulan, merenung kejadian siang, merenung kejadian di laut. Jadi anak-anak kita sebenarnya kalau mereka baca Yasin, mereka sedang belajar sains dari surah Yasin. Sebab wa ayatul lahumul ardul maitah, ia memerlukan biologi, ia memerlukan ilmu biologi untuk faham ayat tu. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhu an-nahar, ia memerlukan ilmu astronomi. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum. Apa ni sains perkapalan ni, apa dia panggil? Siapa dah lupa dah. GG juga kat ujung dia. Astronomi tadi, biologi tadi. Jadi anak-anak kita kalau baca Yasin, mereka boleh jadi saintis kerana jatuh cinta dengan 3 kali wa ayatul lahum. Tetapi duka citanya ialah bukan anak-anak tuan-tuan lah, anak-anak saya, anak-anak kita semua diuji Allah dengan gadget hari ni. Gadget menyebabkan anak-anak kita bila dia naik kereta, dia tak perhati kejadian pokok yang ada di tepi jalan, dia tak perhati bulan yang ada di atas kepalanya. Kenapa ya? Sebab notification Facebook, sebab ada orang like status dia di Instagram. Jadi gadget ni dia mengganggu proses tafakkur. Sebab tu zaman dulu, zaman surah Yasin turun, para sahabat tak ada gadget. Walaupun mereka bukan orang straight A, walaupun mereka bukan orang yang boleh membaca, boleh menulis, tapi hebatnya generasi para sahabat, mereka generasi berfikir. Matahari terbit daripada timur, terbenam di bahagian barat. Kenapa asyik macam tu sahaja perjalanan dan pentadbiran alam ini? Generasi dahulu mereka fikir buruj yang ada di langit, pergerakan buruj. Sebab tu anak saya lah, anak-anak saya setiap kali 14-15 Komariah, saya akan bagi tahu anak-anak supermoon. So mereka akan ambil bantal, letak atas kereta wajah saya, merenung. Supermoon lah sangat. Sebenarnya supermoon adalah istilah saintifik kepada kejadian di mana bulan mengambang seperti double, cahayanya gilang gemilang kan. Sedangkan bukan supermoon malam 14, malam 15 Qamariah kan. Ia hanya Al-Badrul Munir, iaitulah bulan purnama. Tetapi anak-anak saya ni dia suka bila kita sebut supermoon, sebab bagi dia fenomena luar biasa. Sedangkan bagi kita bulan purnama je pun, mana luar biasanya. Tetapi inilah masalah kita, benda biasa tidak dilihat luar biasa. Benda biasa tidak dilihat luar biasa. Batu Allah kata wa ayatun maknanya the greatest miracle is just in front your eyes. Why you didn't open your eyes? Kenapa tak buka mata renung kejadian bulan, renung kejadian matahari? Gadget mengganggu, iPad mengganggu, iPhone mengganggu. Maksud saya kena ada masa pisahkan anak-anak seketika daripada gadget, untuk supaya faham bahagian ketiga surah Yasin, wa ayatul lahum 3 kali. Kemudian tuan-tuan akan dapati muka surat yang seterusnya, inna ashabal jannah fi syughulin fakihun. Sampailah
kepada. Sekarang Allah cerita pasal apa kesudahan orang-orang berdakwah. Mereka akan dapat syurga. Inna ashabal jannati liyawma fi syughul. Dulu mereka sibuk berdakwah, syughul fi dakwah. Sekarang mereka syughul fakihun. Dulu mereka sibuk berdakwah ke sana kemari, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan adik-beradik, menyelamatkan ayah dan mak, menyelamatkan kaum mereka. Tiada masa rehat bagi mereka. Masa rehat mereka hanya di syurga bila mereka mati syahid. Qila dukhulil jannah, itu mati syahid. Masa tu baru dapat rehat. Ya laita qaumi ya'lamun. Maka bila mereka dapat rehat, mereka sentiasa senyum dengan apa yang Allah kurniakan. Fakihun, fakihun, ayat 55 tu maknanya senyum, tak putus-putus senyum. Allah bila terangkan syurga, kadang Allah tidak terangkan apa yang anda akan lihat di syurga, kerana hukum asal syurga adalah tidak boleh diterangkan dengan perkataan. Maka Allah menggambarkan anda dalam syurga apa berlaku. Allah tidak terangkan apa yang ada dalam syurga, tetapi Allah terangkan anda bila melihat apa dalam syurga, iaitulah sentiasa sengih, senyum ceria, bukan kerana tengok astro ceria, tetapi fakih, fakihun kerana nikmat yang tidak boleh dijelaskan dengan perkataan. Dan dahulu anda sibuk, sekarang anda hanya perlu bersandar sahaja, duduk rehat, ya, duduk rehat. Muttaqiun, ayat 56. Muttaqiun kan, ittaqa'a yattaqi'u, sandar. Macam apa yang saya buat ni, bersandar. Bersandar ni simbolik pada rehat, betul kan? Dulu dia tak rehat, dulu dia tak bersandar, kerana sibuk berdakwah. Ya qaum ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alihah. Dia tak rehat. Allah pun kata waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Bulatkan perkataan yas'a. Yas'a berasal daripada perkataan sa'a. Tuan-tuan, apa tuan-tuan buat di Safa dan Marwah? Tuan-tuan berjalan bergedik-gedik ke, berjalan lambat ke antara Bukit Safa dan Bukit Marwah? Tuan pun menyempurnakan rukun sa'i. Sa'i adalah simbolik seseorang yang bergegas, bergerak aktif, bergerak pantas, tidak boleh rehat. Ini soal nyawa anak saya yang masih menyusu Ismail. Maka itu yang anda buat, iaitu sunnah yang dilakukan oleh Hajar radhiyallahu anha. Hajar tiada masa rehat demi untuk selamatkan anak. Rasulullah tiada masa rehat demi selamatkan kaum Quraisy. Orang-orang yang berdakwah tiada masa rehat, tetapi di syurga mereka dapat rehat. Allah sebut sepatah saja, muttaqiun, bersandarlah. Bersandar maknanya tak payah bergerak, semua benda datang kepada kamu. Tuan-tuan, hari ini kalau bersandar tak bangun-bangun, orang kata apa? Rest in peace. Maknanya tak boleh buat apa dah lah. Tetapi syurga, muttaqiun, adalah penghargaan Allah. Kau rehat, kau penat di dunia dahulu. Okey? Dahulu dia berdakwah di bawah terik matahari. Terik matahari berdakwah, panas terik, mereka tidak mengeluh. Maka di syurga nanti fi zilal, fi zilalin 'alal araiki muttaqiun, ayat 56. Dahulu kamu dakwah di panas terik matahari, menyuruh manusia mengikuti 3 orang rasul. Sekarang beradalah di syurga fi zilal, di bawah teduhan. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Tidak melihat di dalamnya matahari. Anda tidak perlu lagi berpeluh dan panas terik di dalam syurga. Ini pembalasan Allah kepada mereka yang tidak mahu beriman selepas Nabi berdakwah. Allah terangkan pula kesudahan mereka. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun, ayat 64.
Lalu akhirnya surah Yasin melabuhkan tirai dengan motivasi kepada Rasulullah sekali lagi, fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Teruskan perjuangan ya Rasulullah, kejahatan yang mereka atur kami akan uruskan, kami akan uruskan. Kau jangan risau keselamatan nyawamu, tugasmu hanya menyampaikan, selamatkan seorang dua lagi. Jadi demikianlah secara ringkas surah Yasin adalah surah dakwah. Ya, surah Yasin berdasarkan bahagian-bahagian yang saya sebut tadi adalah surah mengenai dakwah. Maknanya apa? Setiap malam Jumaat, ya, bagus ya para ulama terdahulu ya meninggalkan amalan ini supaya kita beringat, kita sentiasa beringat, aku ni Muslim, tapi kawan-kawan aku yang lain tu bagaimana ya, yang Muslim pada nama tetapi tidak pernah solat fardu bersama. Ada kita main peranan, kita tak payah fikir non-Muslim lah, walaupun sebenarnya non-Muslim tu pun tanggungjawab kita. Sebab kita ni di Bangi alhamdulillah majoriti adalah Muslim Melayu. Kita kena tanya soalan setiap kali habis baca surah Yasin malam Jumaat ni, sejauh mana aku menambah kedatangan orang-orang yang datang ke masjid untuk baca Yasin. Kalau tiada pertambahan, risau kita tidak melakukan apa yang kita baca malam Jumaat, surah pasal dakwah, tapi kita tidak beramal dengan apa yang kita baca. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, itulah sepintas lalu mengenai mesej utama daripada surah Yasin, surah dakwah. Sekarang dalam tempoh lebih kurang 45 minit ni ya, saya akan berkongsi dengan anda 5 pengajaran yang terindah bagi saya dari surah Yasin. Sebab bila masa lebih kurang 45 minit ni dia tak ada tafsir ya. Dia kena tadabbur. Tadabbur ni maknanya bila saya baca, saya ulang bacaan, bila saya baca tafsiran, okey, apa buah-buah pengajaran dia? So saya kongsikan. So dia adalah proses selepas saya meneliti. Okey, saya nak permudahkan tuan-tuan faham. Kalau tafsir memang confirm tak boleh selesai 9 suku dengan jumlah ayat 83 ni ya. Yasin saja memerlukan 10 minit paling kurang. Wal Qur'anil Hakim. Al-Hakim kalau tuan-tuan rujuk terjemahan, Al-Hakim itu Quran yang penuh hikmah. Hikmah hanya 1/3 daripada makna Al-Hakim. Saya kena terangkan lagi 2/3 makna. Ini dalam disiplin tafsir. Tetapi kita tidak mahu pergi kepada ilmu tafsir yang mendalam tersebut, kecuali yang mahu berminat silakan. Jadi kerana kita ada masa yang terbatas, saya nak kongsi benda yang mudah-mudah sahaja, iaitulah apa tadi? 5 ke 6? 5 perkara yang terindah bagi saya yang diajar oleh surah Yasin. Okey, bersedia Pertama sekali, surah Yasin mengajar di akhir zaman terlalu ramai manusia yang tidak mendapat hidayah, yang tidak bersungguh mencari hidayah. Maka pada waktu ini anda sebagai orang yang nak bawa perubahan kepada masyarakat di negeri Selangor baik ataupun di Malaysia baik, anda kena faham satu perkara: jangan mengeluh, buat kerja. Sebab surah Yasin mengajar kita lelaki yang disebut mulai ayat 20, Allah beri kepada dia syurga. Adakah kerana dia berjaya mengislamkan kaumnya, atau hanya kerana dia buka mulut? Beritahu saya nak dengar suara masjid Teras Renang. Saya ulang balik soalan tu. Lelaki ayat 20 surah Yasin, lelaki yang berdakwah ni, dia mati dibunuh kan? Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun.
bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ayat 26. Ni dalil alam barzakh. Alam barzakh wujud. Seseorang yang mati, dia akan melihat sesuatu di alam barzakh. Lelaki ini sedang melihat syurga, tapi belum masuk. Masuk tu bukan alam barzakh, itu sudah alam akhirat. Tetapi melihat syurga, itu alam barzakh. Jadi ayat 20, lelaki ini buka mulut berdakwah, bantu 3 orang rasul. Ayat 26, tiba-tiba dia melihat syurga. Macam mana tu? Ini menunjukkan ayat 26 mengisyaratkan dia telah mati syahid, dan dia dianugerahkan Allah syurga. Betul kan? Qila dukhulil jannah. Soalan saya adalah, Allah masukkan dia ke syurga kerana dia berjaya mengislamkan kaumnya kah, atau kerana dia buka mulut? Sebab kalau anda kata kerana dia berjaya mengislamkan kaumnya, jawapannya tidak. Kerana ayat selepas itu, wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' wama kunna munzilin. Selepas kematian lelaki ini, Allah menghancurkan kaum tersebut dengan tidak menurunkan seorang pun malaikat. Betapa pantasnya proses Allah musnahkan kaum ini. Ini menunjukkan tak ada seorang pun beriman. Jadi pengajarannya bila berdakwah, jangan terlalu mahukan natijah. Allah pandang usaha yang bersungguh, bukan natijah orang berubah ke tidak. Jadi sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang penceramah, sebagai seorang ustaz, sebagai seorang jawatankuasa program, apa jua program untuk remaja ke motivasi, kalau anak-anak seperti tidak menunjukkan perubahan, kita buat program biasa 3 hari contohnya, tapi nampak tak nak berubah, jangan mengeluh, apatah lagi menuding jari. Kamu ni pelajar-pelajar ni memang teruk betul perangai, ha? Tak berubah-ubah, dah 3 hari pakcik ni buat program, masih tak menangis dengan ceramah pakcik. Apa nak jadi dengan kamu ni, ha budak-budak? Ini jenis pendakwah mengeluh. Sedangkan surah Yasin mengajar, Allah tak pandang kaum itu terkesan ataupun tidak. Allah pandang kamu tu buat kerja ke tidak. Kau buka mulut tak seperti lelaki ni, dan kerana lelaki ni buka mulut, qila dukhulil jannah, dia dapat syurga, tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala nak ajar dunia dakwah bukan dunia bisnes. Dalam bisnes, tuan-tuan mementingkan pendapatan. Berapa untung, berapa downline dapat hari ini, berapa orang beli hari ini, ada pertambahan ke tidak. Tapi dakwah di dunia yang berbeza. Dakwah adalah dunia di mana anda kena ingat Allah tidak memandang natijah. Sebab kalau Allah pandang natijah, anda tak akan jemput Nabi Nuh ceramah di masjid Teras Jernang. Sebab Nabi Nuh berapa orang je dia dapat? Kata ulama 70 orang. Bahkan ada yang lebih ekstrim daripada itu, 12 orang selepas 950 tahun. Dia tak boleh panggil dia jadi ceramah ni, sebab berapa orang je masuk Islam di tangan dia. Ini bukan cara kita berdakwah. Nampak Jadi pengajaran pertama daripada surah Yasin, lakukan dakwah. Nak mengeluh silakan, tetapi kata Nabi, man qala halakan nas faqad ahlakahum. Siapa yang asyik mengatakan kaum saya sudah rosak, kaum saya sudah rosak, dialah sebenarnya merosakkan kaumnya sendiri. So hadis ini merujuk kepada seseorang yang hanya kritik, blaming, and he didn't do anything to solve the problem. Tuan-tuan, anda kalau baca surah Yasin, Allah gambarkan situasi akhir zaman sebenarnya. Kita ni malam Jumaat, kita baca 2 surah, tuan-tuan, kan? Dua-dua surah pasal akhir zaman, surah Yasin dan suratul Kahfi, kan? Sebab
Kalau anda baca cerita lelaki ni, anda baca elok cerita lelaki dalam surah Yasin ni, anda akan mendapati dia tak sempat pun bertemu dengan rasul-rasul tu. Rasul-rasul ni berdakwah 3 orang, lalu mereka diancam bunuh. Lalu rasul-rasul ni kata, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tiba-tiba datang seorang lelaki dari hujung kota berkata kepada kaumnya, tolong ikut rasul-rasul tersebut. Kalau anda baca elok-elok daripada ayat 13 sampai ayat 19 dan tiba-tiba ayat 20, anda akan membuat kesimpulan lelaki ni tak sempat pun untuk bersama untuk tempoh yang lama dengan para rasul. Dia terkesan dengan dakwah para rasul tanpa sempat melihat para rasul. Dan bila dia terkesan, dia dengar, kamu ni kenapa nak bunuh 3 orang rasul? Kenapa poster the most wanted person diviralkan? Kenapa korang nak bunuh 3 orang ini? Beritahu saya, kenapa nak bunuh sangat? Lalu kaum ini menceritakan, oh, mereka bertiga memaki hamun berhala-berhala kita, mereka bertiga menyeru kepada, katanya ada Tuhan yang Esa mentadbir alam ini. Jadi lelaki ni bila dengar kenapa korang nak bunuh rasul ni, bila dia dengar, dia kata inilah seruan yang saya cari selama ni. Sebab saya sendiri duk fikir-fikir balik, berhala daripada kayu dan batu kita cat dengan tangan kita, kita ukir dengan tangan kita, kita pahat dengan tangan kita, and then kita sembah depa. Logik apakah ini? Logik apakah ini? Tiba-tiba ketika dia tercari-cari kebenaran, dan menariknya lelaki ni dia tak duduk kat bandar, dia tak duduk kat Al-Madinah, dia duduk di Aqsal Madinah. Bulatkan perkataan Aqsa, maknanya apa? Dia tak duduk di bandar, sebab di bandar ni orang selalu mudah lalai. Lelaki ni duduk kat hujung bandar, duduk kat hulu, mungkin kampung yang tiada bangunan pencakar langit, yang tiada 24 jam stesen TV, yang tiada wifi, data dan seumpama dengannya. Duduk kat kampung tuan-tuan, dekat dengan kebun, tiada bangunan pencakar langit. Pencakar langit di kampung hanyalah pokoknya. Jadi dia dekat dengan alam, dia dekat dengan gunung. Lalu dia mungkin terkejut, lah, seruan menyembah Tuhan yang sebenar, seruan ni aku duk cari selama ni. Mana 3 orang rasul tu? Sampai hati kamu nak bunuh. Okey, tak apalah, kamu nak bunuh, aku percaya mereka dipelihara oleh Tuhan mereka, tapi aku akan buat sesuatu untuk bantu mereka. Aku nak pastikan kaumku ini mendengar apa yang rasul-rasul ini sampaikan. Yang tu ada ucapan dia. Saya nak sebutkan transisi ayat 19 kepada ayat 20 surah Yasin menunjukkan lelaki ini tidak sempat belajar pun untuk tempoh yang lama dengan rasul-rasul. Lelaki ini tidak sempat pun berhalaqah, berusrah nurani, mungkin tidak sempat pun bersegmen ibrah dengan rasul-rasul ini, tak sempat pun mengaji 4 tahun sarjana muda pengajian Islam dengan rasul-rasul ini. Tetapi dengan hanya mendengar inna nahnu nuhyil mauta, Allah hidupkan hatinya, lalu dia membantu para rasul. Bukankah ini situasi kita? Kita sudah tidak mampu bertemu dengan Rasulullah, betul? So apa kita buat? Letakkan diri anda di tempat lelaki ni. Boleh jadi lelaki ni terfikir, kalau setara 3 orang rasul pun mahu dibunuh, itu rasul tu, aku ni orang biasa-biasa, apatah lagi kena belasah mati sekelip mata. Tetapi lelaki ni tak takut mati. Lelaki ni tak takut mati. Ini tanda Allah beri hidayah. Ini tanda kita dapat hidayah. Kita tidak takut kepada mati kerana kita sedang membina bekalan. Mati pasti akan datang bila-bila masa. Yang penting apa bekalnya. Jadi tuan-tuan, cerita lelaki ini menggambarkan situasi akhir zaman. Kita sudah tidak mampu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita perlu melakukan
Apa yang 3 orang Rasul lakukan? Apa yang Rasulullah lakukan? Kita kena teruskan. Kalau anda perhatikan cerita 3 orang Rasul ni, dia sebut Ar-Rahman, lelaki ni pun sebut Ar-Rahman. Tak percaya? Okay, kita tengok ayat dia. Ayat 15. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'. Kaum itu berkata, kamu ni wahai 3 orang yang mengaku Rasul, kamu ni manusia macam kita orang. Sebila tak ada benda-benda pelik macam ni, macam mana kami nak percaya? Dan sebenarnya Ar-Rahman, Ar-Rahman tak turunkan apa-apa pun pada korang. Perhatikan ucapan kaum ini. Mereka berkata Ar-Rahman. Ayat 15. Betul kan? Ar-Rahman tak turunkan apa-apa. Kenapa kaum ini sebut perkataan Ar-Rahman? Kerana 3 orang Rasul ini kerap selalu konsisten menyebut dalam ucapan dakwah mereka, Ar-Rahman akan mengampunkan kamu walaupun 40 tahun kamu syirik. Ar-Rahman akan menerima taubat kamu walaupun kamu membunuh 99 orang. Ar-Rahman akan mengampunkan segunung dosa kamu. Para Rasul bila berdakwah, mereka beri harapan. Mereka kata Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman. Kaum ini kerana terlalu kerap mendengar perkataan Ar-Rahman daripada 3 orang Rasul, mereka perli para Rasul. Mana Ar-Rahman? Ar-Rahman tak turunkan apa-apa pun kepada kamu. Mereka sarkastik kepada 3 orang Rasul. Tiba-tiba ayat 23, ada lagi tak perkataan Ar-Rahman? Ya. Kali ini bukan para Rasul ucapkan, tetapi lelaki ini ucapkan, kan? Lelaki ini kata, attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni Ar-Rahman. Kenapa dia tak kata in yuridni Allah? Kerana lelaki ini boleh jadi dia tidak sempat untuk berada lama dengan para Rasul, tetapi dia mendengar dengan teliti apa yang orang viralkan tentang dakwah para Rasul ini. Iaitulah Rasul-Rasul ini kerap menggambarkan Allah dengan perkataan Ar-Rahman. Jadi dia copy paste perkataan Ar-Rahman para Rasul. Dia photostat perkataan Ar-Rahman para Rasul. Dan ini tugas kita. Photostat akhlak Nabi SAW. Ulang balik ucapan Nabi SAW, kan? Tuan-tuan, dalam surah Yasin, Allah gambarkan bulan berada di dalam keadaan ayat 39 seperti kelopak mayang yang tua. Setengah terjemahan ayat 39, bulan seperti berbentuk tandan yang tua. Dalam bahasa mudah, bulan sabit. Anda tak jumpa cerita bulan sabit dalam Quran kecuali dalam surah Yasin. Nah, ini menarik. Bila sesuatu perkara diulas Allah dan tidak berulang di surah lain, ia menunjukkan istimewanya surah tersebut. Okey, bila anda perhatikan bulan sabit, saya tak rasa bulan sekarang bulan sabit. Sebab baru melalui 15, 14. Tapi bulan sabit, cahaya ke gelap lagi banyak? Orang bagi. Bulan sabit, cahaya lagi banyakkah atau gelap lagi banyak? Dia panggil hilal. Sikit cahaya tanda masuklah bulan Syaban, alhamdulillah. Sikit cahaya, nawaitu sauma ghadin, tak lama je lagi. Sikit cahaya itu namanya dalam perumpamaan Allah al-urjunil qadim. Ayat 39. Kal-urjunil qadim. Bulan telah kembali daripada purnama kepada sabit, iaitu bentuk kelopak mayang yang layu. Jadi tuan-tuan, sebenarnya ayat ini menggambarkan akhir zaman dan situasi ketika surah ini diturunkan. Kegelapan lagi banyak daripada cahaya. Yang kafir lebih ramai daripada mukmin. Tetapi apa yang perlu dilakukan bila terlalu ramai orang dalam kegelapan? Terlalu sedikit yang datang ke masjid,
Terlalu sedikit pula yang khusyuk dalam salat. Terlalu sedikit yang beriman. Lalu apa yang perlu dibuat? Tengok Allah kata apa? Wa kullun fi falakin yasbahun. Ayat 40. Matahari teruskan tawaf, bulan teruskan tawaf, masing-masing bekerja. Wa kullun fi falakin yasbahun. Teruskan bekerja. Gelap, siang, bukan urusanmu. Hidayah bukan urusanmu. Tetapi Allah akan tanya, tawaf ke tidak kamu? Kamu bekerja keras ke tidak untuk taat pada perintah Allah? Tuan-tuan, dalam suratul Ahzab, Nabi diperumpamakan sebagai matahari. Maka kalau Nabi matahari, para sahabat yang bukan Nabi adalah bulan. Bulan tidak membekalkan cahaya, betul? Yang membekalkan cahaya adalah matahari. Bulan memantulkan cahaya, betul? Betul. Kalau anda baca surah Yusuf, Nabi Yusuf nampak 11 bintang ke 11 planet. Tengok perkataan Quran. Quran sebut kaukab. Kaukab boleh jadi sesuatu yang tidak menjadi sumber cahaya. Maknanya bukan bintang, bukan matahari. Dia hanya memantulkan cahaya, seperti bulan, seperti planet. Jadi sedar tak sedar, kalau Rasulullah itu matahari dan para sahabat itu bulan, maknanya apa? Wa kullun fi falakin yasbahun. Masing-masing jalankan tugas. Allah Subhanahu wa ta'ala mahu masing-masing menjalankan tugas berdakwah. Jangan hanya mengeluh ketika kegelapan lebih banyak daripada cahaya. Ini dia mesej yang pertama daripada surah Yasin. Kemudian yang kedua, ya tuan-tuan, dakwah ini perlu dilakukan dengan pasukan. Sebab itu anda akan dapati dalam surah Yasin, cerita Rasul di backup oleh sahabat para Rasul. Sebab kerja perjuangan menyuruh manusia kembali kepada ajaran Quran tidak boleh dilakukan seorang diri. Ia perlu dilakukan dengan berpasukan. Unsur pasukan yang paling penting adalah fa'azzazna. Perhatikan ayat 14. Ini unsur pasukan yang paling penting. Idza arsalna ilaihim itsnain fakadzabuhuma fa'azzazna bithalith. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan yang ketiga, maka ketiga-tiga itu berkata, sesungguhnya kami diutuskan kepada kalian. Fa'azzazna artinya Rasul A mengukuhkan mesej Rasul B. Rasul B mengukuhkan mesej Rasul A. Datang Rasul C, Rasul C mengatakan Rasul B dan Rasul A benar. Ini mengajar para pendakwah supaya mari kita saling melengkapi antara satu sama lain dan berhenti bercakaran dalam perkara remeh-temeh. Kita agamawan mesti memahami prioriti dan keutamaan. Dalam perkara-perkara khilaf, nata'adharu fima ba'duna ba'da. Dalam perkara khilaf, kita hormat, berlapang dada. Sebab para rasul tidak cemuh-mencemuh antara satu sama lain. Saya lebih baik daripada Rasul A, saya lebih baik daripada Rasul B. Fa'azzazna bithalith. Kami kuatkan, kami lengkapkan
Dan 3 orang rasul ini pun Allah paparkan mereka tidak sempurna lagi. Datang yang keempat, bukan nabi, untuk lengkapkan perjuangan para rasul. Subhanallah. Surah Yasin mengajar kita dakwah kalau mahu berkesan, ia memerlukan kepada kepasukanan. Seorang pergi ke Korea ini, seorang pergi ke Korea ini, seorang pergi pada Korea ini, buat penyelarasan, beri arahan. So Korea, Madinah, betul? Gabungan Korea adalah Madinah, ataupun dalam bahasa bulan 5 don parlimen, betul? Perhatikan surah Yasin, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Allah tak kata ashabal Madinah. Korea dulu, betul? Bak Korea ni kecil. Setiap rasul pergi kepada setiap Korea, tetapi tiba-tiba waja'a min aqsal Madinah. Allah sudah tidak sebut waja'a min aqsal qaryah. Ini menunjukkan seorang pergi sini, seorang pergi sini, seorang pergi sini, dakwah tersebar. Yang yang kita mahukan. Dan tiba-tiba Allah Ta'ala sebut pada ayat 36, manusia yang nak menyuruh kepada agama Allah, kamu perlu kepada pelengkap. Sebab kamu pendakwah boleh melakukan kesilapan, maka Rasul B akan tegur Rasul C, Rasul C akan tegur Rasul A. So semangat watawasau bil haq watawasau bis sabri akan berlaku. Rasulullah mendidik para sahabat, sesama para sahabat menegur sesama para sahabat. Pendekatan begini tak elok, kena tukar pendekatan begini. Sebab kita ni lemah, manusia boleh buat silap. Kalau orang agama tidak boleh menerima teguran, bahaya. Kena belajar menerima teguran daripada Rasul A, Rasul B terima teguran, Rasul C terima teguran. Yang hanya tidak memerlukan teguran adalah Allah. Wala yakhafu uqbaha, kata suratul Fajar. Allah bila timpakan azab kepada kaum Samud, Allah kata la yakhafu uqbaha. Allah tak takut kepada akibat menghancurkan kaum tersebut. Maknanya Allah tak review keputusan menghancurkan kaum Samud. Kita kena buat postmortem bila buat keputusan, betul tak? Bila kita buat ceramah malam ni, mungkin jawatankuasa akan buat review postmortem. Para rasul, kenapa ni diorang tak dengar dakwah kita? Mereka buat postmortem. Yang tidak memerlukan review, yang tidak memerlukan teguran, yang tidak memerlukan anda lengkapkan saya adalah Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaj. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu perlu pasangan. 2 rasul perlukan pasangan yang ketiga, 3 rasul perlukan orang biasa. Batu surah ini di akhir-akhir pun menekankan, ya Rasulullah, ada sahabat-sahabatmu boleh main peranan yang kamu tak boleh main peranan. Hargai peranan mereka. Tuan-tuan, Nabi tak boleh syair, tetapi para sahabat seperti Abu Bakar pandai bersyair, Hasan bin Thabit pandai bersyair, dan dikatakan ayat ini berkenaan dengan beliau. Maka setiap orang ada peranan masing-masing. Wa kullun fi falakin yasbahun. Setiap matahari tugas matahari, bulan buat tugas bulan. Nabi buta huruf sejak daripada kanak-kanak. Nabi tidak boleh membaca dan menulis, tetapi dia Rasulullah, dia sumber cahaya. Para sahabat yang bukan sekadar intelektual tinggi, tetapi pandai syair, nah gunakan kelebihan syair itu untuk mengislamkan Quraisy Makkah dengan syair mereka seperti Hasan bin Thabit. Tuan-tuan, syair-syair ni maknanya mengislamkan orang dengan nyanyi. Sebab tu orang-orang yang mampu diberikan Allah kemerduan suara. Seseorang yang Allah jadikan suara dia merdu, dia boleh menyanyi contohnya. Jangan bunuh potensi tersebut. Itu kelebihan. Kita duduk kat Malaysia ni, kita tak rasalah kelebihan menyanyi. Tapi kalau duduk kat Eropah, duduk kat Amerika tu, duduk kat Barat tu, yang kepiak lagi ramai daripada orang Islam,
Mereka bukan boleh dengar ceramah kuliah maghrib macam ni. Tetapi kalau mereka dengar lagu-lagu Cat Stevens contohnya, lagu Mahazen contohnya, dia boleh terfikir. Sebab orang muzik, dia suka muzik. Maka hebat ayat 69, wa ma 'allamnahu asy-sya'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Dan kami tidak mengajar syair kepadanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana bersyair itu pun tidak mampu dilakukan olehnya. Maknanya Nabi ni kalau orang ajar dia syair pun dia memang tak boleh. Dia memang tak boleh. Dia tidak ada talent itu sejak daripada kanak-kanak. Tengok Allah jaga dia untuk jadi pesuruh Allah, supaya nanti orang tak kata dia cipta Quran yang hujungnya sentiasa sama, mirip kepada unsur syair. Dan Nabi tak pernah bersyair dan tak pernah muncul di pentas penyair dan tak pernah menunjukkan minat kepada syair. Tetapi yang bersyair, silakan main peranan kamu, silakan mainkan peranan kamu Abu Bakar, mainkan peranan kamu wahai Hasan bin Thabit. Subhanallah, masing-masing main peranan. Dan ayat 47 tuan-tuan lihat sebentar ya. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni Quraisy, nafkahkanlah sebahagian daripada rezeki yang Allah kurniakan kepada kalian, bantulah fakir miskin dan mustad'afin di Mekah. Orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang beriman. Beri perhatian. Orang-orang kafir itu berkata kepada siapa? Bukan kepada Rasulullah sahaja. Bahkan Allah tak sebut pun kafir itu berkata kepada Rasul. Bahkan Allah kata kafir itu berkata kepada orang-orang beriman. Pengiktirafan kepada para sahabat yang telah menjalankan tugas Rasulullah. Sampai risiko Rasulullah, risiko mereka. Rasul mahu diancam bunuh, sekarang kita pun mahu diancam bunuh. Jadi tuan-tuan, surah Yasin menekankan kepentingan sahabat kepada Rasulullah, kepentingan pasukan apabila kita mahu menyuruh manusia kembali kepada ajaran Quran. Jadi ini yang kedua yang saya namakan berpasukan. Batu orang yang bila dia berdakwah, dia mementingkan pasukan, tengok bila dia masuk syurga, dia akan masuk dalam keadaan berpasukan, berkeluarga, tidak duduk seorang-seorang. Inna ashabal jannah, perhatikan perkataan ashab. Dia akan masuk dalam keadaan dia akan temui ramai para sahabat, sebab dulu dia menggerakkan dakwah dengan bersahabat kan. Sekarang dia masuk ke syurga, dia tak akan duduk seorang-seorang, dia akan temui terlalu ramai para sahabat. Inna ashab al-jannati liyawma fi syughulin fakihun. Dulu dia menggerakkan dakwah dengan isterinya, dulu dia gerakkan dakwah dengan suaminya. InsyaAllah dekat syurga dia akan bersama dengan suami dan isterinya. Hum wa azwajuhum. Allah kata kau tak akan duduk seorang-seorang, kau akan bersama dengan isterimu, dengan suamimu, insya-Allah fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Nah, nampak semangat berjamaah dalam surah Yasin tu. Dari dunia dakwah sampai ke syurga semangat berjamaah. Yang duduk seorang-seorang ni dalam neraka sahaja tuan-tuan, naudzubillah. Yang duduk dalam neraka hanya seorang-seorang, hanyalah ahli neraka. Tak ada tempat untuk meluahkan isi hati. Tetapi dalam syurga anda ada tempat untuk meluahkan perasaan seronok anda. Nampak gayanya yang ketiga. Sebelum kita bersurai, 15 minit lagi ya. Yang ketiga, pengajaran yang terindah daripada surah Yasin adalah keagungan Al-Quran.
bila Quran mula dengan huruf Yasin, keep back in your mind, ia adalah cerita mengenai Quran bukan sebarangan buku. Dalam Quran ada 114 surah, dan surah yang mula dengan huruf-huruf seperti Nun, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha Mim, Kaf Ha Ya Ain Sad, Qaf, dan seumpama dengannya ada 29 surah yang mula dengan huruf-huruf muqatta'ah. Ini ada 29. Jadi Al-Imam As-Suyuti simpulkan rahimahullah, surah-surah yang bila mula dengan huruf-huruf ni, dia nak tunjukkan apa? Dia nak tunjukkan huruf-huruf ni adalah Al-Quran. Sebab Quran diturunkan Allah terbentuk daripada ayat-ayat. Ayat-ayat terbentuk daripada kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat terbentuk daripada huruf. Maka huruf Ya, huruf Sin membentuk Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Ayat yang pertama, kita memilih pendapat jumhur, wallahu alam. Kita tidak tahu apa makna sebenar di sebalik Yasin. Kalau ada yang cuba mentakwilkan, boleh jadi dia benar, boleh jadi dia salah. Tetapi ada juga para ulama berkata, bila sebut Yasin ataupun Alif Lam Mim, ini menunjukkan Allah cabar Quraisy supaya datangkan Quran daripada pihak kamu. Kerana kamu kata Muhammad reka Quran, nah kamu reka Quran juga. Sebab kamu kata human invention, ciptaan Muhammad. Okey, kalau Quran boleh dicipta oleh Muhammad dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam butuh huruf, kamu pakar syair, pakar bahasa, takkan tak boleh cipta Quran kalau kamu kata Quran ciptaan Muhammad. Tetapi sampai kesudah mereka tak cipta walau satu surah. Jadi Yasin adalah cabaran kepada kafir Quraisy yang menguasai bahasa Arab, tetapi tidak boleh mendatangkan surah yang sempurna ucapan itu dalam bahasa Arab. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam butuh huruf, membacakan ayat-ayat yang sempurna, tiada sebarang kecacatan yang menunjukkan ia bukan rekaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya tuan-tuan, Yasin adalah isyarat surah ini mengatakan keagungan Quran. Jadi sekarang isunya, Quran agung kat mana? Quran agungnya di mana? Jadi kalau anda perhatikan surah Yasin, agungnya Quran kerana ia satu-satunya buku Alkitab dan satu-satunya kalam Allah Azza wa Jalla yang berbicara dengan benar tentang masa depan. Tuan-tuan bacalah buku apa-apa, kalau dia berbicara tentang masa depan, ia belum tentu benar. Tetapi kalau anda jumpa dalam surah Yasin, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini ayat yang belum berlaku sekarang. Ayat ni, ayat 9 ni, walaupun ramai mak rempit suka ayat 9 ni untuk elak daripada kena tangkap JPJ, tapi ayat 9 ni dia belum berlaku. Sebab azab neraka dah berlaku belum? Azab neraka dah berlaku belum? Sebelum tu ayat 9 apa maknanya? Kami letakkan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding. Kami tutup mata mereka pula hingga mereka tidak boleh melihat. Ayat sebelum pula, sesungguhnya kami telah pasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka sampai ke dagu, dan bila kerana ada belenggu mereka tak boleh tundukkan kepala mereka ke bawah. Muqmahun, sudahlah kena belenggu, kepala tak boleh turun bawah, tetapi mata pula tak boleh melihat. Bergerak ke depan sebab api datang sakit, lari ke depan ada dinding. Lari ke belakang sebab datang api, ke belakang ada dinding. Mata pula tak nampak nak lari ke mana.
So ayat 8, ayat 9 ni adalah mengenai perkara yang belum berlaku. Inilah istimewanya Quran. Ia menyampaikan sesuatu yang belum berlaku, tetapi ia pasti berlaku. Ramalan cuaca, tuan-tuan tak berapa tengok kat TV sebab just ramalan. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Waze meramalkan trafik, Waze meramalkan tak jam. Tapi ramalan Waze saya tadi batil. Lepas tu saya sampai lambat. Waze kata tak jam. Sekali masuk jam. Dan bawa pula ke MRR2. Laki lah. Punyalah banyak jalan nak ke Bangi daripada Gombak tu. Jadi pendustaan Waze. Tuan-tuan, satu-satunya kitab yang bercerita tentang benda akan berlaku confirm. Confirm tak confirm ni sampai Allah kata telah. Kalau saya kata kepada anda, saya telah selesai ceramah pada 9 suku, anda tak percaya sebab 9 suku pun belum. Anda tak percaya sebab saya belum lagi habis ceramah. Allah terangkan benda akan berlaku dengan menggunakan telah. Allah menerangkan perkara in future with past tense. Waja'alna fi'il madhi. Maknanya apa? Benda belum berlaku. Ya, pada pandangan kamu benda tu belum berlaku. Dalam pengetahuan Allah, ia pasti akan berlaku seperti telah berlaku. Jadi adab seseorang membaca ayat-ayat neraka adalah, ya Allah, akukah ayat 8, akukah ayat 9? Benda belum berlaku, tapi Allah telah paparkan akan ada duduk di situ, dibelenggu, kepala tak boleh tunduk bawah, dibutakan, lari daripada api, ke depan ada dinding, lari daripada api, ke belakang ada dinding. Akukah orang itu? Sebab Allah berbicara tentang masa depan. Ia adalah perkara yang pasti akan berlaku, karena Allah tidak diikat oleh masa. Masa adalah makhluk Allah. Wal asri, Allah bersumpah dengan makhluk yang bernama masa. Masa adalah makhluk yang diciptakan Allah sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dalil surah As-Sajdah, tuan-tuan baca pagi esok subuh. Allah ciptakan langit dan bumi selama 6 masa, sittati ayyam. Allah bila nak ciptakan sesuatu, dia tidak perlukan masa, kun fayakun. Tetapi kenapa Allah sebut cipta langit bumi, Allah sebut mengambil masa? Ada hikmah untuk mengajar manusia yang membaca surah As-Sajdah. Jadi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini ayat kursi kan? Allah tahu benda kat depan mereka, Allah tahu apa kat belakang mereka. Mereka di sini Quraisy dan mereka di sini boleh jadi kita. Allah tahu apa di depan mereka, maknanya masa depan mereka. Allah tahu. Sebab Allah tidak bersembunyi daripadanya walau sebesar zarah di langit dan di bumi. Termasuk masa depan, Allah tahu. Tetapi anda tak boleh kata Abu Lahab ke neraka kerana takdir ketentuan Allah. Tak. Kita tak boleh kata begitu. Itu kenyataan berbahaya. Yalah ustaz, dalam Al-Quran ada surah Al-Masad menyebut Abu Lahab dalam neraka. Patutlah dia lawan Nabi, tak dapat hidayah sebab sudah ketentuan Allah. Tak. Apa dalam surah Al-Masad adalah pengetahuan dari masa depan, kesudahan Abu Lahab. Allah yang sama tahu kesudahan saya dan kesudahan anda. Tiada faedah untuk anda saya mengetahui kesudahan saya dan kesudahan anda di akhirat. Tiada faedah. Tetapi bagi Abu Lahab ada faedah untuk Rasulullah ketika turunnya surah yang menerangkan kesudahannya.
Okay, kenapa saya kata tiada faedah untuk makhluk diberitahu masa depan di akhirat? Kerana ia akan menafikan tujuan kita diciptakan Allah. Allah cipta kita untuk beribadat. Siapa taat ke syurga, siapa maksiat ke neraka, betul? Maka seseorang ke syurga, seseorang ke neraka berdasarkan taat atau maksiat, berdasarkan pilihan yang dibuat di dunia. Allah Maha Adil, tidak akan memasukkan seseorang ke syurga, tidak akan memasukkan seseorang ke neraka kecuali selepas hisab. Betul? Kalau begitu, apa faedahnya malaikat catat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun? Apa faedah malaikat catat amal? Maka fahamlah kita, aku ke syurga dengan amalan ketaatan, aku akan ke neraka na'udzubillah jika aku maksiat mati tak sempat taubat. Tetapi Allah bukan makhluk. Allah tahu lebih awal kesudahan fulan bin fulan. Tetapi pada masa yang sama, Allah kekal adil, mengganjari manusia berdasarkan amalan. Maka kita faham begini surah Al-Masad. Allah tahu kesudahan Abu Lahab dalam neraka kerana Allah tahu dia memilih untuk melawan Nabi sampai kepada nyawa yang terakhir. Sebab Allah tahu dia akan mati bila, dia akan mati bagaimana. Maklumat pasal kematian kita semua dalam genggaman Allah. Sebab dia Allah. Jadi tuan-tuan, menariknya penghujung surah Yasin ayat 80, Allah bagi kita faham satu perkara, tetapi dengan hanya menggunakan perumpamaan pokok kayu hijau. Ya, beri perhatian, ini ayat terakhir saya nak ulas. Alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Dialah Allah yang menjadikan api untuk kamu berasal dari pokok kayu yang hijau. Maka seketika itu kamu bergegas menyalakan api dari kayu tersebut, mendapatkan api dari kayu tersebut. Ayat 80 ni anda boleh lihat dari sudut saintifik, dan ayat 80 juga anda boleh lihat dari sudut mengukuhkan apa yang Allah sebut pada ayat 9, ayat 8 mengenai hidayah. Tuan-tuan, kalau kita baca Yasin tak habis, baca setakat ayat 8, ayat 9, kita akan salah faham Quran. Seolah-olah patutlah Quraisy lawan Nabi, sebab ayat 8, ayat 9 menyebut mereka sudah ditakdirkan Allah ke neraka, dibelenggu. Baca Yasin sampai habis, kalau tidak kita tak faham. Dan bila kita baca sampai akhir, anda akan lihat ya, akhir-akhir surah menyebut mengenai apa yang disebut di awal surah dengan melengkapkan apa yang belum lengkap. Sebab Quran ni ucapan dia sempurna, so apa yang belum lengkap di awal surah akan dilengkapkan. Jadi ayat 8, ayat 9 boleh jadi orang salah faham, semuanya sudah ditentukan Allah. Kalau saya solat 5 waktu sekalipun saya puasa 30 hari berturut-turut, tapi kalau Allah takdirkan neraka jugalah tempat saya. Setengah orang, saya ni dah berhijrah tapi saya tak boleh kuat, saya kembali bermaksiat baru-baru ini. Mungkin sebab saya sudah ditakdirkan Allah memang begini. Hati-hati kenyataan begitu, kenyataan tidak beradab pada Allah. Saya memang dah macam ni takdir saya. Kau tahu kat mana macam tu takdir Allah? Kenapa penuh sangka buruk kepada Allah? Saya memang dijadikan begini. Kau yang memilih begitu, bukan Allah takdirkan begitu. Jadi memilih ini penting. Seseorang ke neraka atau ke syurga, ayat 8, ayat 9 tentang seseorang di neraka, mereka yang berada di neraka, dan penghujung surah Yasin menyebut semuanya pilihan kamu, bukan aku yang tentukan, cuma aku mengetahui lebih awal sebab aku Tuhan, kata Allah. Tapi aku masukkan ke syurga atau ke neraka berdasarkan pilihan kamu, berdasarkan ayat 80. Allah anugerahkan kamu pohon yang hijau. Kenapa Allah mention hijau? Kerana dalam suratul Kahfi Allah sebut pakaian ahli syurga hijau. Maknanya apa? Berteduh
di bawah pohon yang hijau adalah suatu yang nyaman, segar, mendamaikan. Betul tak? Allah nak gambarkan syurga ini tempat yang damai, tenteram, maka Allah menggunakan perkataan jannah. Jannah ni kebun, tuan-tuan. Adakah syurga tu kebun je? Tak. Tapi Allah nak terangkan syurga, sekurang-kurangnya kita boleh ada sedikit idea, maka Allah menggunakan jannah. Qila dukhulil jannah. Kerana nak menggambarkan, kalau anda berada di kebun, kalau anda berada di dusun, jauh daripada hiruk pikuk bandar, apa perasaan anda? Damai, tenteram, rasa begitu penuh dengan pepohon-pepohon hijau yang sains beritahu membebaskan oksigen, so anda dapat bernafas dengan lebih baik. Jadi Allah Ta'ala menggambarkan syurga dengan menyebut jannah, dengan menyebut warna hijau dalam suratul Kahfi, bagi menggambarkan aku ciptakan kamu manusia lengkap dengan potensi untuk ke syurga. Kamu by default, wahai manusia, ku ciptakan kamu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia sempurna. Antara tafsiran sempurna adalah aku telah masukkan ke dalam tubuh kamu unsur-unsur yang menyebabkan kamu akan ke syurga. Lepas tu Nabi kata, kullukum dakhalal jannah illa man aba. Setiap kamu akan ke syurga kecuali yang tak nak. Yang degil tak nak, memang dicari pasal. Lalu kita kata ke neraka kerana takdir Allah. Dah, yang akan ke neraka adalah yang memang tak nak dan sudah nekat untuk ke neraka. Biarkan dia. Mereka ini orang yang perli para rasul. Manaza. Jadi bila Allah sebut asy-syajaril akhdar, ayat Quran yang sama boleh dilihat dari pelbagai perspektif. Anda boleh lihat dari sudut fizik, iaitu pohon hijau, tetapi anda juga boleh melihat dari sudut maknawi. Artinya pohon hijau ini adalah pohon-pohon yang menanti kamu di syurga. Allah jadikan pohon itu warna hijau, pakaian ahli syurga pun warna hijau. Naran fa idza antum minhu tuqidun. Namun daripada pohon hijau, tuan-tuan, ini bila dia masuk dalam tanah, ya, bila ia sudah mati pohon-pohon ini, sains beritahu apa? Jauh di bawah muka bumi Allah Ta'ala ini ada minyak, ada petrol, ada petroleum yang berasal daripada ratusan ribu tahun pokok-pokok besar gergasi mati. Jadi dari sudut sains anda akan faham ayat ini, tetapi saya nak bawa anda kepada dari pohon yang sama anda boleh dapat api. Betul kan? Dari pohon yang sama bila mati anda boleh dapat api. Ayat ni nak kata dari pohon yang sama seseorang boleh bermain dengan api. Fa idza antum, perhatikan perkataan antum, aku beri kamu pohon hijau, kamu yang nak main dengan api, kamu yang mahukan api tersebut. So dari sudut sains anda boleh dapat kebaikan daripada pohon hijau yang mati, iaitu petrol. Tetapi pada masa yang sama, ayat ini memberikan gambaran Allah ciptakan kita dengan potensi untuk ke syurga, tetapi manusia memilih untuk bermain dengan anasir-anasir api neraka. Dia mahu main dengan api, biarkan dia. Jadi tuan-tuan, subhanallah, maka kita dengan ayat 80 mula memahami syurga atau ke neraka adalah pilihan yang perlu dibuat oleh kita sendiri, ya. Jadi saya harap dengan sedikit perkongsian ini adalah membuka sedikit fikiran kita semua mengenai dahsyatnya apa yang kita baca malam Jumaat. Dan saya syukur pada Allah kerana ada siri kedua untuk saya sempurnakan beberapa lagi poin yang menarik mengenai surah Yasin yang tidak sempat saya sentuh pada hari ini, insya-Allah. Jadi saya berhenti setakat itu sahaja, tuan-tuan, ya. Mohon maaf kalau saya terkasar bahasa.
dan moga bertemu lagi pada masa akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah